Hari Raya, hari yang mulia. Tak boleh nyanyi lebih-lebih lah. Dah sebab duduk. Satunya duduk. Lepas tu kita bukan penyanyi. Kita duduk di kerusi ini akan bersama dengan tetamu-tetamu. Kamera buka sikit. Tengok sikit. Ni dua tetamu dah bersama dengan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri minggu yang kedua ni, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terus bersama dengan saya Faiz Azlan menerusi saluran berita RTM My Freeview saluran 1, 2, 3 ataupun My TV saluran 101, juga di YouTube dan juga Facebook Continuous. Kami membawakan kepada anda Malam Raya pada malam ini bersama dengan Tuan Omar Rosali ataupun Bro Omar, bekas banduan ataupun peniaga lah sekarang. Okey, Bro Omar, dan juga Tuan Muhammad Zaidi Abu Hassan, merupakan YouTuber ataupun influencer. YouTuber tu ataupun YouTube yang famous tu, Cik Di Cik No Kaki Jalan. Cik Di Cik No Kaki Jalan. Nanti kita cerita dengan lebih lanjut mengenai kamera mana? Pilih. Yang ni lah, saya pilih yang ni. Bersama dengan Bro Omar dan juga Cik Di. Okey, pada malam ini Bro Omar dan juga Cik Di, dua-dua ni geng partner ataupun kawan dari sekolah. Kita bawakan sebab apa? Mereka berdua sekarang ini tengah famous, tengah hot. Alhamdulillah. Tetapi yang penting jalannya, arahnya ke arah kebaikan. Amin, memberi pengajaran kepada yang lain. Kita mulakan dengan Cik Di. Cik Di, ya. Sebenarnya pertemuan tu dah tahu kawan sekolah. Betul. Tetapi kenapa ketengahkan Bro Omar? Okey. Dan apa sebabnya Bro Omar? Kenapa Bro Omar? Okey, dia macam ni lah. Saya dah lama dah, dalam 6-7 tahun kita buat konten travel dan juga food review ni. Okey. Lepas tu pada satu hari tu kita pendekkan cerita yang dia call sebelum tu lain, sampai saat yang kita nak buat video tu mungkin dia tengah diuji dengan perniagaannya yang merudum. Lepas tu dia call saya, dia minta pinjam lah. Dia kata, "Di, aku betul-betul ni, kalau tak betul-betul dia tak call." Kalau dia ada, dia tak call kan. Tapi dia nak pinjam 1,000. Dia cakap dia nak tambah masakan. Dia nak buat nasi lemak dan beberapa lauk. Bila dia dah tak bawa motor, dia berniaga depan rumah dia sekarang. Depan rumah dia. Jadi dia hanya berniaga roti bakar. Roti bakar ni saya income pun ya biasalah, kes pagi makan pagi, kes petang makan petang kan bro kan. Up and down. Jadi dia nak tambah menu. Lepas tu kebetulan masa dia call saya tu, saya pun sedang diuji sebab saya pun yalah bisnes PKP mengudum, banyak harta benda pun terpaksa dilego untuk lampung hidup. Dan last harta benda tu digunakan untuk membuat kedai saya, Dangau Langkawi, di tengah Bendang ni, coffee shop kampung punya style. Saya kata kat dia, "Minta maaf bro, aku tak dapat bantu hang, tapi kalau hang bagi aku sedikit masa, saya nak cuba juga, mungkin saya boleh pinjam dari ahli keluarga saya terdekat ataupun kawan-kawan." Ikhtiar lah. Cuba ikhtiar lah. Sebab kita tahu dia keadaan teruk. Kita risau sebab yalah pengalaman sebelum ni dia pun berubah, dia tak berubah. Saya takut, saya tak nak dia buat benda-benda lama ke apa semua. Takut. Masih menyimpan perasaan tu? Waktu tu. Saya kata Allah, sahabat. Takut turn back. Masya-Allah, kawan aku ni, dia dah berubah, memang dah berubah, tapi kita takut dalam keadaan yang terdesak, kita takut. Jadi kita pun cakap macam ni, "Bro, aku ni food review, aku boleh datang kedai hang, aku review, kita minta orang ramai datang kedai hang." Jadi kita pergi duduk kat situ, "Mak, okey, aku nak main review kedai hang ni." Tapi bila fikir-fikir balik, saya teringat yang dia nak cerita tentang nak buat prison break, cerita prison break macam masalah tu, tapi nak bagi pengajaran kepada orang. Okey Mak, aku rasa kalau aku review ni mungkin 200-300 orang je tengok orang kau ini. Tapi kita buat cerita hang hijrah. Aku rasa macam tak ada orang buat lagi. Kita nak bagi pengajaran pada anak muda yang macam nak buat jahat ni, yang dalam bidang kegelapan ni, ataupun jika depa terjerumus tu, macam mana dia nak berubah. Itu yang bermula kisahnya. Itu yang bermulanya. Detiknya awalnya dari hijrah seorang gangster. Buka kamera, pak, terus Omar hijrah seorang gangster on. Kasih jadi. Maka dia pun bermula lah. Jadi pergi dia cerita hijrah seorang gangster. Lepas tu dah sambung pula kisah dalam penjara, dah masuk episod ke-13.
Yang latest. Banyak dia terbahagi kepada dia macam flashback sikit. Betul. Lepas tu yang kisah dalam penjara dah 31. Betul. Macam tu tapi di dalam macam Muhammadin. macam Muhammadin. Kalau kumpul boleh jadi movie tau. Allah. Boleh jadi filem. Manalah tahu satu hari nanti. InsyaAllah. Tak mustahil Syami Sazli boleh buat. Betul. Kenapa kita tak boleh buat? Tapi insyaAllah. Idola juga tu dia. Selangkah demi selangkah insyaAllah Cik Di ya. Bro Umar, perjalanan tu betul tak ramai orang tahu sebab sekarang ini mungkin ada yang mengetahui hanya tengok kat YouTube. Jadi secara langsung ataupun pada malam ini cerita mengenai bagaimana sebenarnya hijrah seorang gangster dan juga kenapa sebenarnya masuk dalam penjara. Apa kes Bro Umar buat? Baik, first kali saya jawab. Baik, saya ni Allahu Akbar. Saya seperti manusia lain, cuma saya ni Allah uji kuat sikit. Dan lebih sikit pada orang lain dalam perjalanan hidup saya, Cik Dino. Baik, saya ni 3 kali masuk dan keluar penjara. Semuanya melibat 2 kes melibatkan kes tali gantung. Dan saya terlepas 2 kali daripada tali gantung. Allahu Akbar. Tu pun tak menyesal lagi, ya Allah kan. Dan kali ketiga saya kena hukuman, saya sambung bersenjata. Dan Allah sayang saya, Allah letak saya di sebalik tirai besi selama 5 tahun. Tapi saya bersyukur sebab saya tidak kena rotan. Sebab selalunya kes sambung bersenjata ni dia akan ada rotan. Ada sebatan. Dia akan pecah punya. Itulah kan. Dia akan pecah. Tapi Allah masih sayang saya. Dan sebenarnya Allah nak tarbiyah saya. Kenapa aku letak lama-lama, kenapa aku selamatkan kan. So yang tu adalah di antara kesalahan-kesalahan yang saya pernah buat. Kesalahan pertama dan kedua ni cukup saya bagi tahu ke tali gantung. Kan. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan saya. Baik. Di zaman saya masih tak mengenal jalan yang lurus ni. Allahu Akbar. Bukan apa sebab saya cerita ini untuk moga-moga menjadi iktibar, moga Allah dapat campakkan kegerunan ni dalam hati-hati anak-anak muda kan, orang-orang yang saya tahu kadang-kadang hidup ni dia mendesak kan, too many shortcuts, tapi kena remember kan, shortcuts ni dia kena bayar lebih dan yang harga dah sangat sakit sebenarnya kan. Banyak fikir, jangan ambil janji. Jangan. Ya Allah sebenarnya kan. Dan saya juga nak share keberkatan rezeki tu sendiri. Kan. Kan. Di hari raya yang mulia ni, hari yang kita seronok-seronok ni. Saya nak cerita supaya semua tak jadi apa macam saya lalui, beraya di balik tirai besi. Ini hari ni kita nak cerita pasal tu kan, Faizal. Beraya di balik tirai besi kan. Betul. Jadi hijrah ni saya rasa pertama sekali saya hijrah kerana Allah pilih saya. Alhamdulillah. Syukur. Allah ni dipilih semua orang, cuma kemahuan di antara kita sendirilah. Cik dah cakap macam tazkirah pula kan. Masya-Allah. Tak apalah kita share kebaikan. Boleh, betul. Alright, and then yang paling penting saya rasa bila saya dah hidup dalam keadaan benda-benda yang macam ni, saya banyak negative energy. Saya hidup dalam stres, saya hidup dalam kemarahan, saya hidup dalam dendam, saya hidup dalam banyak negative things. Sometimes saya tidur pun tak lena. Betul. Saya pernah 10 tahun tidur sambil memegang senjata. Saya tak dapat ketenangan tu sendiri. Jadi bila saya dah too much stress energy, tapi saya tak dapat life. Saya rasa ini bukan life saya. Dan saya ni orang yang ada kalimah la ilaha illallah, tapi saya macam orang tak ada kalimah. Azan dilakukan, saya tak ada perasaan apa, langsung tak terdetik. Ya Allah, jauhnya aku. Satu ketika tu terdetik dalam hati saya, ya Allah, jauhnya aku. Dan paling penting tu bila saya berumur satu dan saya kesian lah tengok ibu dan bapa saya. Even dia menghabiskan duit yang banyak kan, jual harta-harta sampai tinggal sebiji rumah sahaja kan. Saya rasa this is enough. Saya kena berubah, ataupun kalau aku tak berubah, dan dalam masa yang sama saya tengok ada juga rakan-rakan saya yang Allah tarik nyawa dia ketika dia Allahu Akbar di dalam keadaan yang macam tu. So saya tak mau, saya tekad, saya azam kepada Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, aku dah tak mau dia. Itulah di antara sedikit sebanyak ini yang nak bagi gerun kepada orang luar ni. Jangan buat kesalahan. Kita tak nak bagi masuk penjara. Jangan.
Apa yang jadi kat dalam penjara tu, Bro Omar? Kok boleh kongsi? Boleh. Apa okey, dia sebenarnya dalam penjara pun dalam penjara pun dia ada dia punya level-level juga kan. Apa 13 PL, 15 PL, 18 G ganas kan. Tetapi saya bukan nak menakut-nakutkan. Saya hidup dalam penjara di zaman hardcore. Zaman dia boleh cakap second hardcore. Paling hardcore di dalam Malaysia ni boleh dikatakan 70s. 70s ni memang time gangsterism. Kan saya pernah dengar walhal bekas ketua polis pun pernah kena tembak. 70s. Time tu dia berleluasa gangsterism. Kan? Baik. Jadi zaman saya ni 90-an. 90-an ni memang second hardcore. Zaman tu adalah zaman hardcore di mana kalau dalam penjara ni you duduk dalam penjara ni hari-hari you tengok bergaduh atau bertikam tu biasa. Dah jadi biasa. So di sini bukan saya nak cakap nak benda ni nak megah, bukan nak kata takut-takut kan. Tak. Tapi apa yang tuan-tuan tengok dalam TV, contohnya di penjara Amerika tu macam tu lah. Weapon macam tu. Kan benda yang you tak ada rasa satu ketenangan. Nak keluar ni chaos. Nak keluar ni lagi dia bila yang seronok sikit bila time tutup pintu bilik berbam. 4 orang lah awak dalam tu. 3 orang lah dalam tu. Kan. Jadi penjara ni dah banyak yang dia sebab apa? Sebab memang 90s dia memang nak tahan dan nak hukum. Okey, sekarang ni dia tahan dan pemulihan. Alhamdulillah dia dah lain penjara sekarang. Jadi saya first dulu 2005 saya masuk kan. Memang teruk makanan, you nak kadar hajat nak berak you kena share dengan orang. Betul, nak buat ayak dia kalau penjara lama dia tak ada jamban tuan-tuan. You berak macam dalam pasu tu tapi dia getah. Situlah ayak you nak nak makan semua di situ. Lepas tu dalam bilik yang bak kata AJC kaki lebar, duduk kaki panjang lebih kurang macam tu. Kira kaki tu kalau kita tidur memang dia punya lebar tu sampai ke dinding. Ngam-ngam punya kecil. Ngam-ngam kecil. Dengan makanan yang terhad, bergaduh pasal makanan, boleh bertikam-tikam pasal makanan. Lepas tu kira kebebasan ditarik itu adalah benda yang paling penting. Kebebasan ni tuan-tuan, saya syorkan kepada tuan-tuan yang sekarang yang melihat, yang tengok ni kan, cuba pejam mata, saya bersyukur tuan-tuan ada kebebasan. Nak makan apa? Order, telefon grup Fanda. Nak tengok muka anak, okey, anak duduk asrama boleh pergi tengok. Nak tengok bini, rasa rindu sikit, peluk cium boleh. Duduk di dalam bilik tirai besi boleh tengok, tak boleh sentuh macam mana. Allahu akbar. Allah tarik kebebasan. Itu adalah benda yang paling kebanyakan manusia, tak kata banduan, manusia tak akan boleh tahan kalau you tak ada kebebasan. Saya berani bet lah. Sebab itulah di dalam tu terjadinya ada cubaan untuk bunuh diri. Kan, even dengar macam itu. Macam-macam kita tak pernah dengar. Tapi saya kat dalam saya pernah dengar orang bunuh diri cuma makan penggepit kuku. Dah telan penggepit kuku tu. So penggepit kuku tu dia lukakan, dia punya usus, dia mati macam tu. Nampak orang ambil nyawa sendiri bila dalam keadaan terdesak. Jadi Allah ni dia nak uji manusia, dia nak twist hati tu senang saja. Adakah kita mampu? Saya sendiri tak mampu. Walaupun ketika tu saya kuat. Jangan bayangkan dan jangan pilih jalan singkat. Jangan berfikir banyak kali, jangan rasa nak masuk pun nak jejak pun ke penjara kan. Kalau tengok rasa cerita neraka dunia. Allah Akbar. Tapi ini baru sikit dan sebenarnya kita nak rehat dah. Nak rehat dah. Nak break dah ni. Ada kuih raya ke? Ada. Tak bawa masuk. Tak ada. Lagi kesian orang tengok lah. Memang semua agak orang. Jadi masalahnya yang datang ni orang utara. Saya yang ikut orang utara. Sudah. Pengaruh kuat. Cik ni sebelum kita berehat. Okey. Nakal ke Bro Omar ni masa sekolah tu? Jahat ke? Tapi kalau kita nak cerita balik di zaman sekolah ni kan, dia just nakal-nakal sekolah lah. Belum hardcore lagi. Saya rasa dia hardcore selepas, sebab dia seorang yang bijak, seorang yang genius. Dia belajar genius. Betul. PMR hebat. SPM pun okey, alhamdulillah. Dan dia boleh masuk U. Cuma daripada U tu saya terputus hubungan dengan dia. Dia masuk sekejap. Lepas pada tu dia melebarkan sayapnya. Allah. Itu satu Bro Omar. Geng waktu sekolah ni memang sekali lah juga. Kalau kata
Pergi toilet pun ikut juga. Ni kan kira dia ni dia budak slow. Jadi kita cover lah. Dia ni kalau siapa boleh lain budak tu mesti mendapat kan. Sebab ini kita. Orang kanan lah. Orang kanan. Kita follow cuma kita Allahu Akbar. tak ni lah, tak terjerumus sangat macam tu. Raya ni meriah bersama dengan Bro Omar dan juga Cik Lee. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, sambung banyak lagi cerita. Jangan pergi mana-mana. Pergi mana. Kita kembali selepas ini dalam Bual Konti. Kau tidur pula. Cerita kau nak start dah ni. Sabarlah. Tak ambil sakit tu. Tidur, asyik kau je. Aku kata kejap lah. Apa gaduh-gaduh ni? Kau ada handphone kan? Download je lah setiap klik. Tengok salah satu. Tak payah gaduh-gaduh. Bersambung lagi separuh masa yang kedua ataupun sikit saja masa itu dia separuh masa kedua macam main masa bola sepak. Bersama dengan Tuan Omar Rosali ataupun Bro Omar dan juga Tuan Muhammad Zaidi Abdul Hassan ataupun Cik D. Yang ni kita bawakan hijrah seorang gangster ataupun kalau kat YouTube Kisah dalam penjara dah masuk episod yang ke-13. Banyak lagi ke Cik D sebenarnya episodnya ataupun memang ada sambungan? Cuba bayangkan kalau saya duduk 5 tahun lah. Panjang ceritanya yang dia cakap kan. So sebab kita akan release satu di TikTok. TikTok ni kan 10 minit saja dia punya maksimum. Sebab tu dia jadi banyak part sampai 31. Kita bawakan Bro Omar dan juga Cik D dari Langkawi tau. Malam ni. So macam mana perjalanan dari Langkawi Cik D dengan Bro Omar? Masya Allah, kami ni sebenarnya berbincang dengan Omar pada mulanya nak baik. live. First kali saya nak abang Allah permudahkan urusan kami. Sebanyak-banyak terima kasih. Allah hantarkan Langkawi Travel Book Cik Azlan. Dia orang kata kalau orang belah kat Langkawi kata payung ataupun sponsor untuk flight tiket pergi balik. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih juga kepada hamba Allah yang bernama Abu Umar. Saya tak pernah jumpa lagi ni. Dia telefon saya, dia hantar mesej, dia kata hotel ni boleh dekat dengan Kesapuri. Lepas tu dia terus booking kan. Dan saya pun tak tahu hotel tu hotel yang mahal. Ya Allah. Dan ada 2-3 orang yang menyumbang menyumbang untuk sebab kami pun dalam kekurangan keuangan dengan anak sekolah dengan bulan puasa. Dan saya juga nak berterima kasih kepada Datuk Syarul dan juga isteri sebab menaja saya ke umrah bulan 9 ni. Alhamdulillah. Syukur. Dan terima kasih juga kepada ibu bapa kami kan. Dan isteri bukan isteri ya. Isteri. Jangan salah faham. Wakil kan. Kepada anak-anak, adik-beradik yang doa dan juga doa-doa followers semua. Jadi pentingnya sebenarnya followers dalam memberikan semangat kepada YouTubers kita. Sebab apa? Memberikan inspirasi kepada orang lain juga ni yang menonton ni. Bro Omar, kalau dikatakan di dalam penjara ataupun suasana hari raya tu bagaimana di penjara? Suasana. First kali suasana dalam raya ni amat menyedihkan. Allahu Akbar. Malam raya tu selalunya selepas terakhir kan kita akan start takbir. Dia bila start takbir ni saya nak cakap terang gangster macam mana pun you atau kuat kental hati you macam mana apa jenayah kesalahan apa you buat sekalipun, kalau orang yang pegang kalimah la ilaha illallah ni dia akan automatik mengalirkan air mata dia. Baik. Allah akan bagi dia sebab tak ibu dia, anak dia, tak anak dan isteri dia. Allah akan uji dengan orang kita sayang. Malam tu kalau kita ada mercun tak dalam penjara. Mercun semua buat sendiri. Buat sendiri. Buat bunyi sendiri. Sebab oleh kerana kita seludup dari luar. Tak boleh tak lopeh ya. Kita ada besi-besi tu, kita akan ambil slipper yang keras, kita akan tarik batang besi tu dia akan jadi lepas tu blanket, kita akan letak blanket, kita akan tepuk ke lantai sebab lantai simen dalam penjara. Dia tarik sekali di sini sambung jadi suasana tu buat suasana sendiri. Sebenarnya you create sebenarnya tu semua nak hiburkan hati sendiri je sebenarnya. Tapi
bak kata Yang orang kan hati tu tipak ketipung seorang gendang bertalu-talu pura-pura bingung hati dalam siapa Siapa yang yang tahu. tahu? Siapa yang tahu? Betul. Sebenarnya masing-masing tu semua nak teriak lah tu. Ya. Cuma nak tunjuk you punya Tak nak tunjuk kat Yes. luar. Lepas tu so dia akan takbir raya. Baik. Bila satu bilik takbir, yang lain akan sambut. Allahu Akbar, Allah Akbar. Di situ kita dah boleh tengok lah muka masing-masing kan. Dah makin duduk, dia tahan mata. Kan? Okey, lepas tu bila kita dah habis tu kan, dia akan diam. Selalunya satu bilik dia memang bilik yang menghiburkan. Satgi dah sengap, satgi akan ada penyanyi dalam penjara. Ubah Duhai suasana. bondaku. Yang lain semua dah. Duhai dah ambil pot masing-masing. Duduk tepi dinding lah. Duduk dekat besi tu lah. Duduk macam tu lah. Kaki duduk bersilang lah. Ya. Kan? Dengarlah rayuan anakmu. Kita akan create lagu kita sendiri macam kita hidup dekat luar ni. Kalau kat luar ni dapat radio. Betul. kan? Yang jauh di mata sampai yang Mama Azim tadi akan ku semua ni mesti macam dia. Aduh. Mesti menangis. Mesti menangis. Ini yang saya nampak dia dalam penjara. Okey. Itu suasana di malam raya. So you akan teringat balik lepas tu dia akan start bercakap. Ni kalau kat luar ni malam ni dia buat apa? Dia akan cerita benda yang dia tak Memang, dapat. main Kebebasan apa. Allah tarik. Kan. Ni kalau kat luar ni buat apa bang? Aku tani dengan anak bini apa ni aku baru bercakap baju raya. Cerita lah. Dia akan bercerita sampai esok pagi benda yang dah dia lalui. Okey. Kenangan-kenangan. Dan dalam dia tak sedar sebenarnya dia telah meluahkan isi hati dia yang dia pendam perut selama 4-5 tahun. Itu di antara dan dia ada kontrak. Allah ni Maha Adil. Bila dia bagi sedih, dia akan bagi gembira. Ya. Gembiranya bila? Gembiranya esok pagi. Sebab apa? Dah banduan-banduan dia dapat makan yang sedap sikit. Okey. Dia tengok penjara. Dia tengok penjara macam penjara yang sempena duduk penjara. Maksudnya makanan yang sedap tu makanan hari raya lah. Okey. Sedap dalam penjara ni bagi nak bagi tahu lah, bihun goreng dapat tengkuk ayam tu sedap. Yuk. Itu Bukan sedap macam di luar ni. Bukan sedap macam kat luar definisi dia. Bukan kata makanan raya yang sedap No, ni no, no. rendang. You makan makanan yang ada rasa garam, ada itu harilah rasa cabai, itu harilah you rasa bihun, kicap. Kalau tak kata yang biasa tak ada rasa je lah. Itulah yang kosong. Yalah kan, habis awak yang nak pergi check in. Bukannya orang suruh awak pergi check in kan. tak ada orang pun. Tak ada orang Warden dah akan jemput. cakap. Awak yang pilih. Warden dah akan cakap aku tak suruh Muhammad macam tu. Jadi makanan ni dia akan jadi meriah bila kita buat ketupat dengan A4 paper. Kita akan hias penjara tu, dia akan hias macam mana you all hias. Cuma kami tak ada baju Melayu sahaja. Kita akan pakai selap Allah Akbar. Saya pun kalau saya teringat saya pun sedih, tapi inilah harga yang you kena bayar. Kalau nak cakap kerah ni, satu ketika dulu saya pun kan hati pun memang tak ada hati dia orang, tapi main dengan inilah yang bila kita kena lalui kan. Kita akan tahu langit ni, orang tahu kata langit ni tinggi rendah, kita akan tahu. Na'udzubillah min zalik. Allah. Jadi pilih perjalanan tu yang elok, yang baik. Amin. Susu galuh tu kawan juga yang baik. Bila cerita bab kawan ni Cik D, stigma masyarakat, persepsi negatif. Tak boleh buang cerita pasal seorang banduan. Betul. Kalau dia dah keluar, contoh Bro Umar dah keluar, tak ada kawan-kawan dah kat tepi kiri kanan ni. Betul. Sama ada kawan ataupun ahli keluarga. Tetapi yang ini yang kita semangat positif ni, kita nak ubah. Sebab apa? Bila orang dah keluar dari penjara, mesti nak jadi sesuatu yang ataupun seorang yang lebih baik. Lebih baik. Cik Di. Okey, bila dia dah keluar ni, dia kita berjumpa lah. Betul. Berjumpa dengan dia. Bagi saya ni sebab dia kawan daripada sekolah. Jadi saya tak anggap dia satu gap ataupun dia ni seorang banduan yang jahat ke apa, sebab kita berkawan dari sekolah. Tapi Cik Di tahu kesalahan dia buat apa? Tahu Okey. kesalahan dia. Berat kesalahan kan apa semua kan. Okey. Tapi saya tak rasa gap dengan dia. Maksudnya dia call kita kawan, kita Betul. support. Satu lagi saya fikir macam ni lah. Dia ni kalau dia jahat pun dia bukan jahat selamanya. Okey. Yang hak baik sekarang pun takut tak baik selamanya. Betul. Kita takut yang baik bertukar jadi jahat, yang Betul. jahat bertukar jadi baik. Jadi kalau tak ada orang support, macam yalah menonton-menonton kat luar sana, kalau ada kawan-kawan yang keluar dari penjara ni,
kita jangan bagi dia duduk dalam kelompok yang lama lah. Maksud geng-geng yang lama yang masih berbuat, sebab tu dia boleh jadi trigger ataupun dia nak buat kepada benda yang lain. So dia macam hijrah kepada kawan yang tak jahat sangat lah. Kalau jahat nakal-nakal sikit biasa tu okey lah. Kalau boleh dekat, duduk dengan majlis ilmu ke, duduk dengan para ulama. Cuma je bila dia keluar tu, masyarakat jangan pandang negatif. Kata ini keluar sama je dia banduan kan. Tapi tak bagi peluang kerja. Lepas tu macam-macam dia jadi stres tau. Betul. Banduan akan jadi stres. Masyarakat sekarang yang berada dengan Bro Umar tahu. Tahu. Ada yang tahu. Ada. Okey, so penerimaannya? Tapi alhamdulillah warga Langkawi ni, masya-Allah. Orang Langkawi ni dia berniaga, dia naik motor, berniaga di Cenang kadang-kadang masyarakat, orang support. Okey. Orang support. Alhamdulillah tu. Walaupun minta maaf cakap, walaupun kadang-kadang sebab di Langkawi pun dia nak sentiasa berpakaian lengan panjang pun panas kan. Kadang-kadang kalau dia pakai lengan pendek nampak lah barang dia tu kan. Dia punya ukiran-ukiran ketak-ketak ada ukiran-ukiran di tangan tu kan. Tapi orang macam okey. Sebab dalam masyarakat tu orang nampak, masya-Allah sahabat saya ni 5 waktu di masjid. Orang nampak walaupun dia bertatu, dia ada di masjid. Jadi orang nampak dia punya perubahan ni is real. Okey, ke arah berniaga ataupun buat kerja di penjara bagaimana? Baik, tadi bila soalan pasal menjana pendapatan ekonomi ketika raya ni tertumpu kepada bandu wanita. Betul. Bandu wanita ni kalau tuan-tuan boleh pergi, walaupun tak pergi melawat orang, boleh pergi, boleh telefon pihak penjara, boleh call contohnya yang berada dekat Penang. Okey, call penjara Jawi. Kita nak order lah ataupun NGO yang nak beli and then nak buat sedekah ke apa, boleh call, boleh support jabatan penjara. Bro Umar dia buat apa sebenarnya kat penjara? Apa yang dia hasilkan? Dia hasilkan kerepek-kerepek. Okey. Kuih-kuih. Okey. Lepas tu apa daging apa tu? Serundi. Masya-Allah kan. Pergi makan dulu. Macam-macam sebenarnya jabatan penjara membantu untuk banduan-banduan yang menjana pendapatan sampingan di penjara. Bro Umar, silakan ucapan raya. Baik, pertama sekali saya nak ucap selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya nak minta mohon maaf pertama sekali dekat orang yang kat luar sana. Saya tak dapat berjumpa dengan sekian-sekian orang yang mana saya pernah berbuat salah, atau saya mohon ampun daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Dan kedua, terima kasih kepada pihak RTM. Terima kasih banyak-banyak Faiz, Saiful dan seluruh warga RTM. Dan kepada seluruh rakyat Malaysia kerana terima saya punya penghijrahan. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Masya-Allah, selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin juga kepada semua seluruh umat Islam. Especially memanglah untuk mak ayah saya, isteri saya, anak-anak saya, dan juga sahabat-sahabat. Anda tahu siapa yang membantu anda tahu diri anda, yang semualah. Masya-Allah, sambutlah hari raya ini walaupun ada setengah orang tak mampu dalam keadaan bersederhana. Yang mampu bantu yang tak mampu kita raya, raikan walaupun dalam keadaan sederhana. Janji kita duduk dengan orang yang tersayang. Jangan raya dalam penjara. Masya-Allah. Jangan minta ke arah jalan itu. Dan sentiasa kita ubah pula lepas ni stigma persepsi negatif kepada bekas-bekas banduan. Mereka sebenarnya nak berubah ke arah kebaikan, nak berubah jadi orang lebih baik. Kita kena bantu kita ni. Jangan pula kita tengok orang tu tak bantu pun, orang ni tak buat pun. Kita kena mula dulu. Terima kasih banyak. Itu saja untuk kisah kami pada malam ni. Bual Konti, selamat Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami tutup pada malam ni. Bro Umar, satu hari di hari raya. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda cinta, tanda kuasa yang Maha Esa, memberi nikmat pada manusia. Sambung jadi. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.